Hari ini Kun ingin terangkan tajuk berkenaan dengan sakit lutut kronik. Apa yang dikatakan sakit kronik? Sakit kronik ni sakit yang berpanjangan, sakit yang tak berkesudahan, seolah-olah tak ada titik noktahnya. Dan sakit itu mungkin berulang-ulang. Hari ini kita rawat, rasa lega, kemudian 2-3 hari kemudian sakit itu datang balik. Itulah yang dikatakan sakit kronik. Ya, kalau kita baru jatuh sakit lutut, itu belum lagi kronik. Tapi kalau sakitnya berpanjangan, itulah yang dikatakan sebagai sakit kronik. Ya. Apabila seseorang itu mengalami sakit lutut, boleh mengganggu kehidupan seharian dia begitu cepat. Kerana apa jua aktiviti harian kita memang akan menggunakan lutut. Nak ke mana-mana, nak berjalan mesti menggunakan lutut. Ya. Jadi ia memberi kesan begitu cepat. Dia boleh mengganggu emosi kita apabila kita tak boleh nak ke mana-mana. Ya. Kita nak duduk, gunakan lutut. Kita nak berjalan, gunakan lutut. Ya. Nak berlari, kita gunakan lutut. Nak duduk, kita gunakan lutut. Jadi boleh katakan kehidupan kita bergantung juga kepada lutut. Oleh kerana ramai yang mengalami sakit lutut ni, sakit lutut ni boleh menjadi satu industri pula. Maka di pasaran banyak yang menjual ubat-ubat sakit lutut, krim sakit lutut, ubat sakit lutut, dan macam-macam rawatan sakit lutut. Ya, kerana sakit lutut ni merupakan satu penyakit yang sering dihadapi oleh orang ramai selepas sakit bahu dan sakit belakang. Sakit lutut ni memang sering dikaitkan dengan orang tua. Jadi, kalau anda nak tahu, pada tahun 2030, ya, menurut kajiannya, daripada komposisi penduduk sekarang ni, mereka boleh menjangkakan pada tahun 2030 terdapat 15% di kalangan kita adalah terdiri pada golongan tua. Golongan tua ni maksudkan ialah 65 tahun ke atas. Jadi potensi seorang itu mendapatkan pelanggan sepatutnya makin luas. Ya, sebab ramai di kalangan kita sakit-sakit lutut. Sebenarnya sakit lutut ni isu yang besar jugalah, kerana kita tak dapat beribadah dengan sempurna. Ya, kalau sakit lutut, kita nak sujud pun tak boleh, nak duduk antara dua sujud pun susah. Jadi apabila anda dapat merawat sakit lutut seseorang, anda dapat membantu mereka beribadah dengan lebih sempurna. Bagi mereka dapat sujud pun syukurlah, kerana sujud ini sangat banyak manfaatnya kepada kehidupan kita. Ya. Kebanyakan kes-kes sakit lutut ni sering dikedengaran ialah masalah osteoarthritis. Apa tu osteoarthritis ni? Osteoarthritis ialah yang berlaku hakisan, kerosakan pada tulang rawan kita ataupun cartilage. Ya? Siapa sebenarnya orang yang sering mengalami sakit lutut ni? Yang pertama, terutamanya golongan orang tua, ya? Dan juga ahli sukan, ya? Tapi tidak semestinya di kalangan mereka. Ada juga faktor-faktor lain, ya. Utamanya mereka yang ada masalah obes. Keturunan pun boleh. Keturunan juga boleh menyumbang kepada masalah sakit lutut pada generasi seterusnya. Okey, ada faktor-faktor lain. Dia ada iaitu apabila kita tidak aktif, ya, duduk saja. Duduk pun boleh menyebabkan sakit lutut. Sakit lutut bukan saja menyumbang sakit bahu, sakit belakang, tetapi juga boleh menyebabkan sakit lutut. Selain pada itu, sakit lutut ini juga berpunca daripada kemalangan. Ya, apabila seorang itu mengalami kemalangan dan mengalami kecederaan lutut, maka perlu rawatan segera. Ya, rawatan kecemasan. Kita kena letak ais. Apa tujuan untuk meletakkan ais? Untuk mengurangkan pendarahan. Kemudian kita balut tempat yang
kecederaan tempat lutut yang tercedera, supaya kita nak mengelakkan pergerakan berlebihan di lutut di sendi lah, ya. Kemudian kita letakkan kaki di atas bantal ataupun aras yang lebih tinggi daripada jantung. Ini tujuannya untuk mengelakkan bengkak, ya. Kemudian kita pun kena ingatkan pada anda juga, pada kalau sesiapa yang mengalami masalah ataupun mengalami kemalangan yang menyebabkan kecederaan, saya sarankan anda tidak perlu beri makan atau minum kepada mangsa, ya, kerana kemungkinan bila kita hantar ke hospital, mangsa perlukan pembedahan segera. Apabila melalui pembedahan, maka seorang itu tidak boleh makan ataupun minum untuk mengelakkan komplikasi ketika pembedahan. Dan akhir sekali ialah masalah posture juga boleh menyumbang kepada sakit lutut. Sebenarnya masalah posture ni boleh menimbulkan kepelbagaian masalah penyakit di sakit jantung ke, kencing manis ke, sakit buah pinggang pun ada juga dikaitkan dengan masalah posture. Oleh itu, apa jua amalan perubatan, anda perlukan pembetulan posture kerana pembetulan posture adalah sebahagian daripada rawatan anda. Apabila badan kita tak stabil, ya, menyebabkan kita memberi tekanan kepada sisi kiri ataupun kanan secara tidak seimbang, boleh menyebabkan geseran. Ini menyebabkan hakisan sebenarnya. Apabila pinggul pegang kaki tidak seiring sejalan, tidak berkomunikasi, bila bergerak tidak sehaluan, boleh menyebabkan lutut di tengah itu sengsara. Okey, kadang-kadang bila kita sakit di sebelah kiri contohnya lah, ya, kita cuba bebankan lutut kanan pula. Lama kelamaan lutut di sebelah kanan sakit. Ini yang menyebabkan masalah sekunder. Berpunca pada sakit lutut sebelah kiri, kita cuba bebankan nak beralih ke kanan kerana nak mengurangkan sakit sebelah kiri, kita bebankan sebelah kanan. Lama kelamaan yang kanan pun sakit. Yang kanan ni ialah masalah sekunder. Jadi ada kalanya bukan sampai masalah sekunder, boleh sampai masalah ketiga. Kalau dua-dua lutut sakit, maka kita bebankan anggota lain pula supaya kita dapat bergerak ke hadapan, ya. Kita meneruskan, kita nak bergerak ke sana ke sini, kita cuba nak mengawal anggota-anggota lain pula supaya nak mengurangkan sakit lutut ni. Ini dah bebankan anggota lain. Dah masalah ketiga, mungkin boleh mencecah sampai masalah keempat. Itu yang kita risaukan, menyebabkan suatu badan kita menjadi sakit, ya. Suatu badan kita menjadi sakit. Okey, bagaimana kita nak memeriksa sakit lutut ni? Kita sebelum kita nak merawat, kita kena periksa dulu. Kita kena educate sebenarnya kepada pesakit apa yang langkah yang perlu kita lakukan. Sebenarnya sakit lutut ni berpunca dari pelbagai masalah. Jadi kita tak boleh fokus kepada satu bentuk rawatan. Kita kena tahu puncanya, barulah kita lakukan pergerakan-pergerakan mengikut puncanya. Tak boleh sama. Tidak boleh sama. Kalau orang itu sakit berpunca daripada glut atau punggung dia, maka rawatannya kepada glut tu, bukan merawat secara rambang saja. Kita tak faham, kita pakai rawat saja, tetapi kita merawat kadang-kadang, contohnya seorang itu ada masalah hamstring dia terlalu kuat, tetapi kita buat gerakan menguatkan lagi hamstring. Ini menambahkan kerosakan ataupun menambahkan masalah pada lutut, ya. Jadi kita perlukan keseimbangan. Kita merawat ni perlukan keseimbangan. Kalau misalnya punggungnya lemah, kita betulkan, kuatkan punggung. Dan kita jangan sampai pula anggota lain menjadi lemah, ya. Itu yang kita perlu faham sekarang ni. Lihat puncanya dan kita perbaiki puncanya. Jadi kadang-kadang rawatan itu berbeza, ya. Kita tak mau pergerakan kita sama saja. Siapa-siapa sakit lutut, rawatan kita sama saja. Tak boleh. Sebab apa? Saya bimbang
Yang mana lemah bertambah lemah, yang kuat bertambah kuat. Sebab anda tidak melihat kepada otot manakah yang lemah perlu diperkuatkan, manakah otot yang terlalu kuat kita kena relaxkan. Anda tak tahu, jadi anda perlu tahu untuk merawat sakit lututnya. Tak boleh rambang sama saja, tak boleh, ya. Okey, terdapat 4 jenis pemeriksaan sakit lutut. Yang pertama ialah kaedah melunjur kaki, ya, kaedah melunjur kaki, dan juga masalah fleksor ataupun masalah melipat kaki. Mula kita cuba lunjurkan kaki ataupun kita panjangkan kaki. Seperti ini. Sakit ataupun tidak, kita cuba rasakan. Kalau sakit setakat sini, okey, kita panjang sini. Sakit, maksudnya kita akan buat gerakan untuk memulihkan otot-otot yang membantu untuk kita memudahkan melunjur kaki. Kemudian kita cuba uji pula fleksikan kaki, lipatkan kaki. Cuba naikkan, kita lipat. Sakit tak? Kalau sakit, menandakan kita perlu merawat otot-otot yang membantu buat pergerakan fleksi dan tidak mendatangkan kesakitan. Okey, kita kembali semula. Okey, untuk siri yang pertama ini, kita akan menyentuh kepada pergerakan extension, iaitu melunjur kaki, dan juga melipat kaki ataupun flexion. Jadi anda tontonlah video pergerakan-pergerakan, tapi hendaklah tonton bersama dengan nota. Jadi saya nak anda tolong tonton bersama dengan nota, kerana dalam video tidak menerangkan secara detail, anda bergantung juga kepada nota. Untuk memulakan rawatan, kita hendaklah mulakan dengan pembetulan sendi. Kemudian kita pilih salah satu daripada pembetulan SIJ yang kita pelajari sebelum ini, tambah dengan satu gerakan tambahan yang ada dalam nota pembetulan sakit lutut yang Kun kongsikan kepada anda semua. Jadi kena buat, ya. Kemudian disusuli dengan gerakan warming up ataupun gerakan pra-rawatan. Anda tak boleh terus buat gerakan melunjur kaki secara terus ataupun melipat kaki, ya, fleksi, tanpa ada warming up. Kita jangan bagi otot-otot tu terkejut, ya. Jadi mungkin satu gerakan ambil masa 2 ataupun 3 hari. Dalam satu hari buat gerakan yang serupa, ya, buat gerakan yang serupa, satu gerakan tetapi banyak kali dibuat dalam satu hari, dan amalkan selama 2 ataupun 3 hari. Kemudian tukar gerakan seterusnya. Satu gerakan ambil masa 2 ataupun 3 hari, sampailah gerakan seterusnya, iaitu gerakan yang fokus kepada rawatannya apabila betul-betul otot kita bersedia. Okey, kemungkinan ambil masa 1 minggu barulah awak fokus kepada rawatannya. Rawatannya mungkin ada beberapa gerakan, 1 gerakan ataupun 2 gerakan dalam merawat masalah extension dan juga flexion. Kebiasaannya apabila seorang itu mengalami masalah flexion atau sakit melipat lutut, apabila dia nak meluruskan pun sakit. Betul tak? Jadi anda sebaiknya amalkan kedua-dua juga rawatan, kerana ada kalanya anda tanpa sedari asalnya sakit masa melipat, tapi anda tak sedar ketika anda meluruskan kaki pun sakit. Jadi kalau ada kes macam itu, buat dua-dua, ya. Tapi kebanyakannya apabila seorang itu ada masalah flexion ataupun melipat kaki, dia nak melurus kaki pun rasa sakit juga, lama sangat bersila ataupun duduk, bila dia bangun terasa macam sakit di lutut. Andai katalah dia dah betul-betul kena pasti bila menunjuk tak ada masalah, tetapi bila dah kita betulkan flexion, kita betulkan sakit yang terlipat tu,
tiba dia tidak boleh menonjol dengan betul. Mungkin kemungkinan berpunca daripada pergerakan kita yang berlebihan. Jadi kita kena seimbangkan baliklah, menjadikan dia kedudukannya lebih normal. Kerana mungkin ada gerakan kita yang terlebih regangan ataupun sebagainya. Maka solusinya buatlah kedua-duanya. Jika tak berkesan bagaimana, maka awak fokus kepada siri yang seterusnya, iaitu kita kena cek kepala lutut. Kita kena cek kepala lutut. Itu yang kita akan pelajari nanti pada siri kedua, siri B nanti, untuk mengenal pasti kedudukan lutut mangsa sama ada dalam keadaan di luar ataupun berada di dalam. Bagaimana kita nak cek? Okey, di sini Kun ingin tunjukkan apa yang dimaksudkan internal rotation. Kepala lutut ni kalau internal, dia lari ke dalam. Dia lari ke dalam. Okey. Kalau external rotation, dia lari ke luar. Dia arah ke sana. Okey, kepala lututnya. Jadi jangan tengok betis, jangan tengok kaki. Tengok kedudukan kepala lutut dan juga peha. Sebenarnya apabila peha ni dia melintang macam ni, asal dia macam ni, tiba dia melintang macam pun, dia beralih ke kiri atau beralih keluar atau ke dalam, dia jadi melintang. Jadi nampak besar. Jadi anda perasan kaki anda, peha anda besar sebelah. Sebenarnya kedudukan peha tu kemungkinannya melintang. Jadi berselisih lah, bila berjalan berselisih antara peha. Itu yang ada kes di antara anda bila berjalan, berselisih, bergeser peha dengan peha. Ini salah satu puncanya ialah kedudukan peha ini lari. Jadi kalau kedudukan peha lari, kepala lutut pun lari ya. Okey. Apabila pehanya lari ke dalam, adalah disebabkan oleh punggung. Punggung ataupun glute maximus. Jadi orang-orang yang macam ni juga dikaitkan dengan posterior pronated. Kalau anda merawat dengan pembetulan posterior pronated juga boleh membantu sakit lutut. Apa juga penyakit, anda ambil kira juga posture dia. Salah untuk sakit jantung ke, sakit apa ke, kita tak rawat jantungnya, tak rawat kencing manisnya, kita betulkan posture dia. InsyaAllah badan dia cuba membantu diri sendiri merawat masalah yang dihadapinya, sama ada dia ada masalah jantung ke, kencing manis ke. Tubuh badan kita memang intelijen, bijak. Dia boleh merawat diri sendiri. Okey. Punca daripada masalah internal rotation ataupun lutut ke arah dalam ni, lutut ke arah dalam, dia lari ke dalam, ada berpunca daripada masalah glute yang lemah. Jadi macam mana kita nak cek? Anda kena saksikan selepas ini. Cara nak memeriksa keanjalan otot glute ialah dalam keadaan seorang itu menyarap, kita tekan di sini, kita tekan di sini dekat hamstring. Satu, kita tekan di glute, di lesung pipit, glute, dan juga di hamstring. Kita tekan dan minta pesakit angkat kakinya. Masa dia mengangkat kakinya, yang mana yang bertindak balas dulu? Kita kena cek mana satu otot yang menolak dulu. Adakah otot glute ataupun hamstring? Tekan di sini, tekan saja. Dengan keempat jari pun tak ada masalah. Tekan dan minta dia angkat kakinya ke belakang. Dia angkatlah. Ni kaki ni dalam keadaan menyerap, angkat naik ke atas. Angkat naik ke atas. Yang mana yang akan bertindak balas dulu? Adakah otot di sini ataupun otot di hamstring? Jika otot di sini, bermakna tak mungkin dia ada masalah internal rotation. Tetapi apabila yang bertindak balas dulu ialah
pada otot hamstring, maka kemungkinan mangsa adalah mengalami masalah internal rotation ataupun lutut ke arah dalam. Mungkin di antara anda tidak dapat menganggap yang mana dulu bertindak balas, adakah di hamstring ataupun di glute, ya, di otot punggung ni, ya, di otot punggung ni, ya, okey, di otot punggung ni. Antara perbezaan antara yang ini bertindak balas tu dekat-dekat saja. Katakan keduanya anjal hampir serentak, ya, bertindak balas hampir serentak. Tu tak mengapa, tak ada masalah, ya, tu normal, ya. Ataupun kalau punggungnya dulu bertindak balas ataupun glute ni bertindak balas, itu normal, ya. Tak ada masalah. Seandainya seseorang itu mengalami sakit lutut, sekali diuji otot ini yang bertindak balas dulu, yang menolak tangan kita dulu, maka mangsa berkenaan kemungkinan besar mengalami external rotation ataupun mengalami kepala lututnya beralih ke arah luar. Jadi faham, ya, jelas, ya. Kalau sini lemah ataupun lambat bertindak balas, mangsa sakit lutut itu mungkin mengalami masalah internal rotation. Tetapi jika punggung ni dalam keadaan normal ataupun hampir serentak dia punya keanjalan ototnya ketika kakinya dinaikkan, kemungkinan besar pesakit mengalami masalah lutut ke arah luar ataupun external rotation. Kalau ada di antara anda yang mengalami masalah external rotation yang lari ke arah luar, dia beralih ke arah luar ini, bayangkan dia berpunca daripada otot TFL ataupun otot tensor fascia latar yang berada di sini, tepi sini, TFL yang berkeadaan lemah. Kalau anda keliru juga ataupun sukar nak membezakan antara kedua-duanya, bagaimana? Jadi sebenarnya ramai yang keliru. Jadi saya sarankan anda buat pembetulan external rotation. Kenapa? Sebab kebanyakan kes pesakit di kalangan yang sakit lutut ni adalah di kalangan external rotation kebanyakannya. Kalau tak berkesan, tukar je lah kepada gerakan yang membantu pembetulan internal rotation, ya, membantu mencegah daripada internal rotation. Sebenarnya ramai yang ada mengalami masalah external rotation ni, cuma lutut ni tak sakit lagi. Jadi anda, kalau anda cek sekarang sama ada lutut anda tu berada di luar ke atau berada di dalam. Kalau berada di luar, anda tak sakit lutut, belum masanya lah anda sakit, ya. Okey, ada selain pada itu, ada tak yang menyebabkan kerosakan lutut ataupun sakit lutut, ya? Iaitu biasanya berkaitan dengan ligamen koyak. Kalau ligamen koyak, memang kita tak dapat buat rawatan kerana kalau koyak tak lain tak bukan anda perlukan dijahit, otot ligamen tu dijahit. Jadi mereka mangsa yang mengalami masalah ACL ataupun apa jua ligamen yang koyak pada lututnya, dia perlukan pembedahan. Jadi kita tidak ada kepakaran dalam bidang ini, perlu dihantar ke hospital dan dapatkan pembedahan ataupun melalui perubatan moden juga. Tak kisahlah pembedahan tu dia mengambil urat dari mana-mana bahagian anggota badan kita ataupun daripada haiwan juga, ya. Kalau seorang itu ada juga kes sakit lutut tu, dia seiring dengan sakit lain-lain, sakit bahu, sakit anggota lain, jadi rawatlah dengan pembetulan postur keseluruhan. Dan juga saya sarankan juga anda apabila kes yang seperti ini, dan ada juga yang ada masalah sakit gout, ya, sakit gout satu badan, sakit gout yang sudah tahap yang kronik, sudah menjadi batu,
sudah membentuk tulang baru, seolah membentuk tulang baru, ia sukar dirawat, ambil makan masa lama untuk proses pemulihan, dan mungkin tidak dapat kita bantu kes-kes sedemikian apabila sakitnya sudah membentuk tulang baru, ya. Oleh itu, di akhir video ini Kun nak anda periksa lutut masing-masing. Periksa lutut masing-masing.